satu V. Then sama juga dia kena ada second movement. So dekat sini support kita ni valid sebab ada second apa? Second movement lah. Sebab wajib kena. So kita akan tanda ini support kita second movement. Okay. So faham tak? Maksud ni nampak? Faham tak bentuk dia? Faham tak bentuk dia? Faham tak bentuk dia? V shape. Faham, okay? Api. Api lagi. Wah. Api. Okay. Kalau ada V, sabar geng. Saya just tanya dulu. Saya tanya korang faham ke tak? Saya tak suruh korang tanya soalan. Okay, sekarang ni dekat time frame apa kita nak tengok SNR valid kita ni? Okay, dekat time frame apa? So kita nak cari SNR valid kita ni dekat time frame monthly, weekly atau daily sahaja. Tapi mostly kita fokus weekly. Ada ni sih, 6. Mostly kita akan fokus dekat weekly dengan daily saja. Okay kan? Kita fokus dekat weekly dan daily saja. Monthly ni kita tengok saja. Tapi dalam monthly ada weekly. Okay? Okay, faham tak? Kita nak cari SNR valid kita ni dekat time frame monthly, weekly dengan daily. Tapi kita fokus dekat time frame ini saja. Sebab SOP kita nanti akan bermula dengan time frame weekly dengan daily sahaja. Okay? Faham tak, geng? Clear tak? Bigger time frame. Yeah, bigger time frame. Okay? Faham? Mantap lah, geng. Okay? Okay, janganlah kita buka dekat chat lah. Kita buka dekat chat. Ni chat apa ni? Goal. Padam dulu. Goal ni dalam live IG ni. Aduh, saya dah cakap dah goal ni kena fly dulu. Mana nak cakap. Jadi orang kata saya kaki claim tak. So, ini time frame H4 So, kita tukar dekat line chart. So, SOP pertama kita kena tukar dekat line chart. Oh, kalau kita tengok dekat line chart ni, berapa banyak, banyak kan? Banyak kan second movement. Contoh kat sini ada support, second movement, betul tak? Betul tak, geng? Betul tak? Terlampau banyak. Kat sini ada support, sini second movement juga, sini second movement juga. Sini second movement juga, sini second movement juga. So agak pening tak? So sini ada satu resistance, second movement. So kita akan tanda lah dekat sini. Tapi kena break. Asal kena break, kata resistance valid. Tapi kena tahu, ini dekat time frame H4. Okay, H4. Saya tak suruh cari dekat time frame H4. Saya suruh cari dekat time frame weekly atau daily saja. So kita tanda lah yang valid ni kan. Kita tanda resistance yang valid ni, kita tukar dekat time frame daily, kita tengok ada apa dekat sini. Sebab apa? Kalau diorang kata resistance H4 ni valid. Sebab ada second movement kan. Tak apa. Kita tengok. So kita tukar dekat daily. Kat daily ada apa tu? Kat daily ada apa? Kat daily ada apa? Kosong. Macam hati awak. Okay, so far faham tak nak cari SNR valid ni? Faham atau tidak? Come on, faham api. Faham apa dia clear, faham, mantap lah korang. Okay, kita teruskan ni. Okay, SNR valid kita kena cari dekat time frame daily atau weekly saja. Weekly atau daily saja. Contoh kalau kita buka dekat daily, kita tengok dekat sini. Ini SNR. Dia biasalah ini
Ini kena tembus sebab apa? Sebab tak ada setup lah. Walaupun dia external valid, tapi macam mana pun dia respect juga, betul tak? Dia respect juga. Dia tetap respect. Contohnya ada resistance, second movement, dia sampai, dia tetap respect macam mana pun. Sebelum dia nak break, dia respect juga. Lepas tu barulah dia break. So lepas ni kita tunggulah dekat sini. Ini paling highest. Ke dah sampai ya? Ini kalau based on setup SNR lah, kita nak tunjuk SNR valid dulu. Ini SNR valid dekat daily. So dekat sini, okay, lekuk ni, second movement ni korang kena tengok, perhatikan betul-betul. Kadang-kadang lekuk dia ni kecil je. Korang nampak tak lekuk ni? Lekuk tu. Lekuk ni pun dikirakan sebagai second movement. So dekat sini ada resistance second movement. Okay? Sikit lagi nak sampai. Tapi kalau nak tengok sini dah sampai belum? Sikit lagi. Okay, so faham tak? Faham tak? Api, faham api. Pada dia berapi malam ni. Okay, okay. Saya tanya balik Kita nak cari SNR valid, nombor satu kita kena buka dekat line chart. Lepas tu, time frame apa kita nak kena cari? Daily, weekly. Daily. Okay, mantap. Good, nice. Okay. Okay, selepas SNR valid, kita nak masuk topik time frame ni. Tapi time frame tadi, Ayah dah ajar. Ayah tadi ajar time frame, konsep time frame Ayah, konsep dia, konsep direction. Kalau time frame yang untuk reversal, time frame ni konsep dia untuk buat setup tau. Time frame dia ni. Korang faham tak? Kita sebab SOP kita menggunakan time frame. Okay? Korang dengar macam siapa yang tak tahu ni macam macam mana tu? Konsep guna time frame. Macam mana tu? So, diorang akan pening lah. Tak apa, kita explain je dulu. Saya explain dulu time frame. Saya explain time frame. Boleh tak? Boy. Aku rasa diorang ni macam dah ngantuk lah. Ya, boleh. Korang macam korang ngantuk lah korang. Betul tak? Mana ada ngantuk? Siapa cakap boleh fokus? Mantap. Awal lagi game ngantuk. Banyak lagi ni. Okay, nombor 4. Okay, ini kita nak kena pasti SNR valid kita. Okay, semua dah faham kita recap balik. Kita nak cari SNR valid kita, wajib kena ada second movement. Okay, dekat time frame apa kita nak cari? Dekat weekly atau daily saja. Monthly boleh, tapi kebiasaannya kita guna weekly dengan daily sahaja. Okay, faham? Okay, sekarang ni topik time frame. Time frame ni apa? Multi time frame lah. So, time frame ni pun salah satu topik yang penting. Okay. So, dekat time frame kita bahagikan kepada 3. Okay, contoh dekat sini kita ada monthly, weekly. Selepas weekly kita ada apa? Kita ada daily, H4. Selepas H4 kita ada apa? H1. Dan kita ada M13. Dan kita ada M15. Dan lagi kita ada M5. Dan kita ada M1. Okay. Ingat tadi saya kata time frame ini dibahagikan kepada 3. Dibahagikan. Bahagi 3. Okay, bahagi 3, dia jadi dia dekat sini lah. So, monthly dengan weekly duduk sini. Daily dengan explore duduk sini. Okay, so sini 1, 2, 3. Okay, dibagikan kepada 3. Okay. So, monthly dengan weekly. Okay, saya memang ikut 100% apa yang adik orang ajar. Saya tak ada tukar-tukar. Saya tak suka ke, macam saya belajar teknik orang. Lepas tu saya nak ajar kat korang, saya rebrand lah. Saya macam, kita buat kita punya nama teknik kita sendiri, tak ada. Saya bukan jenis kaki claim ke.
Kalau tu nama setup tu kita belajar pun nama setup tu. Okay. So, monthly dengan weekly ni dia akan jadi konsep sebuah keluarga tau. Sebuah keluarga. So, monthly dengan weekly ni dia akan jadi pada time frame. Sampai biru tiba-tiba. Okay. Daily dengan H4 ni dia akan jadi mother time frame. Astaghfirullahalazim. Dia akan jadi mother. Asal hilang kan? Sorry. Dia akan jadi mother time frame. So last kali ni kita akan jadi baby time frame. Okay. Father time frame, mother time frame, baby time frame. Okay. TF ni time frame ni bukan the fuck time frame. Okay. So, apa guna konsep dia? Kenapa jadikan dia bapa? Kenapa jadikan dia mak? Kenapa jadikan dia baby? Okay? Kenapa? Kenapa? Okay. Kenapa? Okay. Kalau kita ikut dalam satu situasi keluarga. Okay. Awak contoh. Awak ni anak lah. Okay. Yang tengah dengar saya cakap ni, saya ni bapa. Okay. Anak ni wajib kena dengar cakap ibu bapa dia. Ibu bapa dia. Maksud dia anak ni, baby time frame ni kena wajib dengar cakap mak dengan ayah. Okay? Betul tak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Okay. So, mother time frame ni, mak kita ni pula wajib kena dengar cakap siapa? Mother ni kena wajib dengar cakap ayah lah pada time frame. Okay? Okay. Korang kena faham kena faham, kena tengok. Kena faham. Okay. Tapi kadang-kala, okay, kadang-kala, dengar kadang-kala takkanlah mak ni asyik nak dengar cakap ayah je. Betul tak? Betul tak? Takkanlah mak asyik dengar cakap bapa. Betul tak? Mana boleh. Kadang-kadang ayah ni kenalah dengar cakap mak. Dia kena dengar cakap mak kadang-kadang. Okay? Tapi baby time frame ni dia tak boleh nak suruh bapak dia dengar cakap dia, tak boleh. Dia tak boleh nak suruh dengar cakap mak dia, tak boleh. Okay? Melainkan kau anak raja lah. Anak mas, anak apa? Tak tahu lah apa nak cakap. Okay? Okay, so konsep dia akan jadi macam ni tau. Konsep dia akan jadi macam ni. So monthly dengan weekly ni kita akan fokus cari direction dengan SNR valid. Okay. Daily dengan H4 ni, tadi saya cakap apa, SOP nombor 1 kita nak cari SNR valid dekat time frame. Dekat time frame apa? Ngantuk dah ni. Ui, serius ah. Ui, Safira Karim ni. Ngantuk? Mesin ni air belai kan. Ui, dia ngantuk lah. Kira cakap ngantuk. Sakit hati aku. Bagi pop. Tak apa, air boleh belai kan. Tak semangat ni. Tak respect guru tu lah tu. Geram pula tu. Okay, tak apa. Dah start dah Zephyr, dah start. Teruskan. Ngantuk lah. Okay, direction. Okay, kita dengar direction dengan SNR valid. Sebab apa cari SNR valid ni? Sebab dia dekat ada time frame weekly. Betul lah. Okay, sebab dia ada time frame weekly. Lepas tu, dekat mother time frame ni, kita akan fokus dekat cari SNR valid dengan time frame. Aku rasa tu budak masuk kelas free lah. Aku rasa dia tu masuk orang bagi link free. Jangan sampai aku suruh kau kick. Okay. Kita teruskan. Daily dengan H4 ni SNR valid. Lagi satu dia, aku tengok aku nak fokus pun dah kalang kabut kan. Sorry. Daily dengan H4 ni SNR valid, kita akan fokus cari SNR valid. H4 ni kita nak cari setup. Okay, fokus. Dekat mother time frame ni kita nak cari SNR valid dengan setup. So baby time frame ni kita nak bagi
Maksud dia kita nak fokus apa? Baby time frame ni kita nak fokus untuk entry zone. Okay? Faham? Faham atau tidak? Faham banget, faham, mantap. Okay. Lagi satu, kenapa guna direction, kenapa guna konsep sebuah keluarga kan? Tadi macam biasalah, baby time frame ni nak kena dengar cakap mak dengan ayah. Lepas tu mak ni wajib dengar cakap mak ni wajib dengar cakap ayah. So, konsep dia sama macam ni tau. Konsep dia sama macam ni. Konsep dia contoh, dekat father time frame ni korang nampak setup by. Okay. Dekat mother time frame ni korang nampak setup by. Lepas tu dekat baby time frame ni korang nampak setup cell. Lepas tu korang nak buy ke atau sell? Korang nak buy ke sell? Korang mestilah nak kena buy lah, buy saja. Mantap. So mestilah kita nak kena buy juga, sebab apa? Kita nak follow direction. Kita kena follow higher time frame punya direction. Okay, sama gak macam saya explain tadi. Follow higher time frame punya direction. Sama gak weekly to weekly gitu. Okay. Maksud dia saya tak cakap pun nak sell ni tak boleh. Saya tak cakap nak sell ni tak boleh. Sell ni boleh, tapi kena ingat kita sell sebagai apa? Tadi kalau direction, kalau kita sell itu sebagai apa? Retracement ataupun dia punya raw block. Okay. Kita akan sell dekat situ sebagai retracement atau dia punya raw block. Faham Maksudnya dekat situ kita akan sell sekejap lah. Bukan sell yang lama. Okay. Sebab direction masih nak buy. Begitu. Okay. Okay, time frame ni faham tak? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Faham. Sekejap lagi kita nak buka dekat chart. Kita bagi teori dulu. Kita bagi teori. Nanti kita tunjuk dekat chart. Faham. Mantap. Okay. Kita terus pergi SOP. Ni SOP, reversal setup. Ni nama-nama SOP dia. SOP SOP reversal setup. Okay, ni korang kena tulis take note. Korang kena tulis, korang kena screenshot ke. Betul tulis Kalau screenshot, saya punya screenshot kelakar, tak lawa. Okay. Okay, setup reversal, jenis-jenis setup reversal. Okay, jenis-jenis setup reversal yang kita guna. Okay, nombor satu kita ada weekly. Aduh, buruk kan tulisan. Okay, nombor satu kita ada weekly H4 M15. Okay. Nombor 2 kita ada weekly H4. Nombor 3 kita ada weekly daily H1. Nombor 4 kita ada daily H1. Nombor 5 yang terakhir kita ada daily H4 M15. Okay. So ini adalah jenis setup ataupun SOP yang untuk jadikan dia satu setup reversal. Ini adalah nama-nama ataupun SOP setup yang untuk kita jadikan sebuah satu setup reversal. Okay. Faham tak? Faham atau tidak? Saya cakap seseorang ni. Mana CEO ni? Mam. Oh, tak gaya pula tu lah. Okay. Tadi nombor satu, reversal setup ni, tadi saya cakap reversal setup ni nombor satu sekali. Nombor satu. Sebelum nak terjadi reversal setup, wajib kena ada apa?
kena ada apa geng? Nombor 1. Wajib. Nombor 1. Wajib kena ada apa? Zone. SNR valid. Kena ada zone penukaran arah. SOP nombor 1 ni. SNR valid compress. SNR valid. Mantap. So wajib nombor 1 kita kena cari SNR valid. Nombor 1 ni. Ini nombor 1 SNR valid. Kalau kita buka dekat chart kan, kita tak jumpa SNR valid, maksud dia ada SNR valid tapi tak kira tak nampak SNR valid lah. SNR valid tu jauh daripada dekat dengan current price ke, macam tak kena ke. So maknanya dekat situ tak ada setup. Okay. Tapi okay, SNR valid ni kita kena cari dekat time frame weekly atau daily. Okay. You guys tengok dekat sini. You guys tengok dekat sini. Okay. SOP nombor pertama kita ni. Okay. Nombor 1 ni. Semua bermula dengan time frame apa? Nampak tak? Semua bermula dengan time frame weekly dengan daily. Sebab apa? Sebab ini. Sebab nombor 1. Nombor 1 ni wajib kena ada SNR valid. Okay. Dekat time frame apa? Weekly atau daily. That's why nombor 1 ni apa-apa bila kita buka setup, make sure sebelum nak jadikan dia satu SOP, dia wajib kena ada SNR valid. Ni. Nombor 1 SNR valid. Okay kan? Okay, faham tak geng? So far sekarang faham tak buat masa ni? Clear tak? Ada yang tak faham ke? Cikgu, apa masuk weekly? Nampak, nanti saya nak tengah explain lah ni. Saya nak tengah explain. Clear. Okay. So, yang nombor 2 ni. Ni. Itu. Yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Dia kena ada. Ni saya tunjuk dulu. Ini perubahan arah. Okey kan? Dia wajib kena ada perubahan arah. Contoh, kita dah ada SNR valid, SOP. Kita dah ada jumpa SNR valid kita dekat time frame daily. Okey, ni saya tunjuk dulu. Jadi saya tunjuk lagi. Okey. Nombor 2, contoh kita jumpa pula perubahan arah tu dekat time frame apa-apalah dekat semua setup ni. Antara mana setup yang kita akan nampak nanti. Okay. Yang last kali ni, kita akan fokus. Yang last kali ni, ini adalah kita punya. Ini adalah kita punya. Cuba highlight sikit. Ini adalah kita punya entry zone. Okay, faham Okay, setup weekly H4, M15 ni, ini setup ni jarang sekali ada lah setup reversal. Maksud dia, kita jumpa SNR valid, weekly SNR valid, lepas tu kita jumpa lagi perubahan arah weekly. Lepas tu H4 ni, dia buat lagi satu perubahan arah. Lepas tu H4 zone entry, H4 zone M15 kita entry. Gitu. Clear atau tidak? Clear. Okay. Mari kita buat. Kita conteng dulu, Contohlah dekat sini. Okay, contoh dekat sini. Saya alihkan. Contoh dekat sini. Kita lukis dulu, nanti kita tunjuk dekat chat. Okay. Contoh dekat sini kita ada satu resistor. Ada second movement. Okay. So kita akan tanda kita punya resistor ini. Okay, kita tanda resistor ni. Okay. Kita nampak resistor ni, contohlah kita nampak resistor ni weekly ataupun daily. Okay. Dan kita nampak ada satu price. Price ni tengah menaik. Menaik. Pak kata, kalau korang
korang take note tadi pasal si ayah ajar. Price datang dalam keadaan apa ni? Keadaan apa? Compression. Melemah. Kau ada Honda? Tak ada, lemah. Okey. Lemah long life. Okey. Apabila dia masuk je zone. Okey. SOP tadi, SOP nombor satu tadi, nombor satu is kita kena ada SNR valid. Contohlah kita jumpa ni dekat time frame weekly atau daily. So, kita dah ada SNR valid kita. So, SOP nombor satu kita dah complete. Dekat sini kita jumpa dekat time frame, contoh kita ambil time frame daily lah. Okay, daily. Dekat sini kita ada SNR valid daily. Okay, kat dalam SNR valid ni, kita tunggu. Kita tengok balik SOP setup kita yang kat atas ni, yang bermula dengan daily. Contoh kat dekat sini kita ada daily H1. Lepas tu nombor 5 ni kita ada daily H4 and 15. Okay, nombor 1 is SNR valid. Nombor 1 SNR valid. Ni SNR kita. Okay. Nombor 2 is perubahan arah. Perubahan arah tu macam mana? Okay, contoh dia macam ni. Bila price masuk zone tu, dia bukanlah semudah ABC untuk kamu terus sell. Okay, jangan terus sell. Make sure dia kena ada perubahan arah. Maksud dia, kalau tengok biru ni, dia dalam keadaan naik. Lepas tu, tiba-tiba dia masuk zone SNR valid kita. Dia bertukar arah. Maksud dia tiba-tiba daripada uptrend, tiba-tiba dia tukar downtrend. Okay, nampak tak? So far sekarang clear tak? Nampak? Clear. Okay. Bila dia dah buat satu perubahan arah, kita akan tanda. Okay, kita akan tanda kita punya perubahan arah tu. Kita akan tanda kita punya perubahan arah tu. Kita akan tanda perubahan arah kita tu. Kita akan buat kotak macam tu. Okay, so sekarang ni kita nampak perubahan arah tu kita jumpa dekat time frame apa? Kita nampak perubahan arah tu dekat time frame apa? Kita nampak ni perubahan arah ni daripada uptrend dekat ni time frame apa? Okay, tadi kita dapat dekat SNR valid time frame daily. Lepas tu perubahan arah dia pun daily juga. Betul tak? Okay, kita nampak dia ada masuk dalam SNR valid tu. Dia tengah uptrend, tiba-tiba dia ada buat perubahan arah. Okay, perubahan arah tu kita nampak dekat time frame apa? Daily. So dekat sini, korang dah ada setup daily. Okay, daily. So, zone entry kita adalah H1. So, kita akan buat zone entry dekat dalam ni. Okay, kita akan buat zone entry dekat dalam ni. Apabila price naik semula, dia kena tunggu balik. Macam mana pun, price ni kena naik semula. Masuk dalam zone H1 kita, baru kita entry. So, kat dalam ni lah baru kita entry. So, jadilah satu complete setup daily H1. Okay, faham tak? Buat masa ni, korang faham tak? Faham tak tidak ni? FMDS1. Wah, engkau. Macam JJ nak buat ke? Kan? Faham heboh. Faham sangat kan? Mantap. Okay. Contohnya, korang kena ingat ni kalau tak ada SNR valid, bermakna tak ada perubahan arah. Okay. Kalau ada SNR valid, kita kena tunggu ada perubahan arah tak? Kalau ada perubahan arah, bermakna ada entry zone. Okay. Clear Ni kita nak pergi dekat chart ni. Kita nak pergi dekat chart. Korang faham tak? Kalau faham, candle perubahan adalah breakout kan full. Tak benar, awak tengoklah. Penjelasan yang jelas. Okay, let's go. Kita pergi chart Kita pergi chart. Come on. Semangat geng. Nak pukul 2 dah ni. Saya rasa dah dia lemah dah ni. Masih panjang lagi topik kita. Kita ada breakout lagi. Kita dah ada cara untuk clear account, confirmation lagi. Ada setup QMTR lagi. Lepas tu kita ada last kali baru fundamental. Masih naik di mata. Okay, mana budak yang mengantuk tadi tu?
Okay, jom kita start. Kita pergi dekat chat lah. Alang-alang kita dah buka goal, marilah kita goreng je lah goal ni. Okay, kita tengok reversal dekat goal. Saya tunjuk benda yang dah jadi sebab bagi korang explain lah. Takkan kita nak tunjuk reversal setup yang belum dah jadi kan. Sila kita kena tunjuk benda yang dah jadi. Okay, dekat sini saya nak tunjuk kat orang satu setup weekly H4. Maksud dia apa? Sini SNR valid. Kita jumpa SNR valid dekat time frame weekly. Lepas tu kita jumpa perubahan arah dia dekat time frame weekly. Maksud dia dekat sini perubahan arah weekly. Perubahan arah. Okey, bila kita ada perubahan arah, H4 ni adalah kita punya zone entry. Okey, faham? Faham Faham? Faham? Ngerti? Mantap. Okay, so kita buka lah time frame weekly. So cerita dia, korang anggap je lah benda ni tak ada. Sebenarnya ada je saya tak reversal. Ini dia naik ni pun sebab saya tak reversal. Dia junam sini sebab saya tak reversal. Dia naik sini pun sebab saya tak reversal. Okay, dia naik sini pun sebab saya tak reversal. Nanti saya tunjuk satu-satu. Kita kupas market satu-satu. Kita janganlah tengok breakout saja. Okay, first kali tadi saya cakap kena cari buka dekat line chart. Okay, kita buka dekat line chart. Okay, cerita dia macam mana dulu saya boleh dapat buy pucuk dekat sini. Kenapa saya boleh dapat buy pucuk dekat sini? Saya hold dekat sini. Okay, kita anggap dulu price ni semua ni tak jadi lagi. Kita anggap price ni baru dekat sini. Dia baru on the way nak jatuh. Okay, nombor satu SOP pertama kita is kena ada SNR valid. Okay, SNR valid. Okay, first kali dekat sini saya nampak ada support. Saya nampak ada support. Okay, weekly. Saya nampak ada support. Lepas tu tapi price tu on the way turun. Dia on the way turun. Dia tak wujud lagi ni. Ini tak wujud lagi. Okay, ini tak wujud lagi. Okay. Okay, kalau saya nampak ada satu support ni, saya akan tengok belah kiri. Kenapa dia naik? Okay, kenapa dia naik? Kenapa support ni dia boleh naik? Kenapa support ni naik? Kenapa whatnot ni boleh ada menaik? Maksud dia tengah trend sell tau. Tiba-tiba dia jumpa satu support ni, dia naik. Sebab apa? Saya akan tengok belah kiri saya. Saya akan tengok belah kiri. Kita tengok belah kiri kita ada apa? Contoh kat sini kosong. Sampailah dekat sini. Kat sini kita ada nampak satu support yang valid, ada second movement. Dekat time frame apa? Ini time frame apa? Ini time frame Weekly. Okay. So dekat sini ada satu support yang valid. Sini ada second movement. So sekarang ni baru saya tahu. Support ni naik sebab ada SNR valid. Maksud dia ada support yang valid. Support yang valid. Okay. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Mantap. Okay. So kita akan tanda lah. Kita akan tanda. First kali kita akan tanda. SOP nombor 1, kita dah jumpa SNR valid kita. Ini SNR valid kita. Kita jumpa dekat time frame weekly. Okay. Kita jumpa dia dekat time frame. Kita nampak ada SNR valid time frame weekly. So kita akan tarik. Kita tarik lah. Kita tarik. Okay. Kita tarik. Kita tukar dekat candlestick. Kita kemaskan dia. Kita kemaskan dia ini. Okay, kita kemaskan dia, kita buat macam ni. Ambil, korang faham tak macam ni nak buat zone dia? Okay, make sure ambil ni, highest price, ini support kita, ini kena menurun kan? Lepas tu ini kan, so ini lowest price, so ini dia punya, ni kat sini dia buat apa? Kat sini dia punya close. So kita akan tanda, ini punya zone kita. Okay, itu zone kita. Okay. Faham tak buat masa ni? Clear atau tidak? Saya tunjuk satu-satu ni bagi orang faham. Sebab ramai ambil kat shadow je kan. Ya. Faham. Mantap. Okay, kita buka dekat chart kan. Lepas tu, kita tengok balik kat sini.
Jadi kan SOP nombor 1 kita kena ada SNR valid. Nombor 1 kita kena ada SNR valid kawan-kawan. Nombor 1 kita nak SNR valid. SNR valid tu kita nak cari dekat time frame apa? Weekly atau daily. So dekat sini kita dah ada SNR valid kita time frame weekly. So SOP nombor 1 kita dah complete. Settle. Okay. Selepas kita ada SNR valid, kita nak ada apa dalam zone tu? Dalam zone tu kita nak kena ada apa anak-anak? Kita nak ada apa anak-anak? Perubahan arah. Mantap, movement. Movement. Perubahan arah api-api. Okay, betul. Kita nak kena ada perubahan arah dalam tu. Dia setengah orang nak tengok dekat line chart pun boleh, nak tengok dekat candlestick pun boleh. Bagi saya lagi suka tengok dekat candlestick. Okay. Dekat sini, okay, nampak tak? Dekat sini, ni kan SNR valid, kita SNR valid time frame weekly. Okay. So kita tengok dalam zone kita ni ada price masuk daripada downtrend, nampak tak? Ada masuk dalam keadaan downtrend, tiba-tiba keluar satu candle pelik ni. Keluar satu candle menaik, masuk dia daripada downtrend tiba-tiba pergi ke uptrend. Okay? Pergi dekat uptrend. So perubahan arah ada tak kat dalam tu kawan-kawan? Ada ke tidak perubahan arah dalam tu? Ada perubahan arah ke tidak? Ada. Khaira Kalisha. Ada api-api. Okey, mantap. Okey. So, kat dalam tu ada perubahan arah. Okey. So dekat sini saya suka ulang-ulang. Saya ulang balik. Okey, ni weekly. Weekly SNR valid. SOP nombor 1. Okey. Nombor 2 kita akan tunggu SOP kita bermaksud kita kena ada tunggu perubahan arah dalam zone SNR valid kita. So dekat sini dalam zone kita ada perubahan arah. Maksud dia ada satu candle. Okey, kita ambil candle ni. Kita akan buat kotak ni. Kita akan tanda seketul warna ni. Buat kotak ni macam ni nanti. Okey? Kita akan tanda buat kotak ni. So perubahan arah ni kita nampak dekat time frame apa? So, perubahan arah ni kita dapat dekat time frame apa? Weekly. Weekly api. One effect BLCN. Wih, siapa pakai nama aku tu? Weekly. Okay, mantap. Okay. So, kita jumpa perubahan arah tu dekat time frame weekly. Okay. So kita akan tanda kita punya perubahan arah ni dekat weekly. So kita buat kotak ni, tandalah candle perubahan arah ni. Tanda seketul dia ni. Okay. So cerita dia dah macam ni lah. Sini. SNR valid. SNR valid. Time frame. Weekly. Okay. Ini perubahan arah. Time frame weekly. So, zone entry kita dekat time frame apa anak-anak? So, dekat sini kita ada setup. Dekat sini kita ada setup apa? Weekly SNR valid. Weekly perubahan arah. Bermakna zone entry kita adalah H4. Okay? Faham tak? Faham? H4 fire. H4 mantap. Dia kata apa ni? Kalau shadow candle merah yang touch zone. Perubahan arah kena sentuh titik tengah zone SNR. Tak perlu, tak apa. Janji dia masuk zone. Setengah orang ada perlu sentuh titik tengah. Setengah orang ada ni, tak ada. Bagi saya tak perlu pun tak apa. Okay, so kita tukar dekat time frame H4. Okay, kita tukar dekat time frame H4. Okay, dekat H4 ni kita fokus dekat dalam kotak ni. Okay, dekat dalam kotak ni. So
So ini adalah kita punya perubahan arah. Perubahan arah punya area. Okey, perubahan arah punya kawasan lah ataupun perubahan arah punya area. Okay, so dekat mana zone entry kita? Dekat mana zone entry kita? Kita tukar balik dekat line chart. Zone entry kita kenalah berada di bawah sekali. Ini dia, bawah sekali. Okay, bawah sekali. Sebab apa bawah sekali? Sebab apa bawah sekali? Sebab Ustaz pun mengatakan, Opal pun mengatakan bawah ni adalah entry, maksud dia entry Big Bang. Okay, Big Bang punya entry ataupun player besar punya entry lah. Okay, macam mana pun kita kena ambil lowest, paling lowest. Sebab apa? Lowest ni adalah paras harga terendah. Okay, paras harga terendah. Kita kena ambil zone entry kita bawah sekali. Okay, bawah sekali. Ni, line chart ni. Kita tanda pada line chart ni, kita letak horizontal line dan kita kemaskan dekat candlestick. Sama juga kita ambil last candlestick ni, letak macam ni. So ini akan jadi kita punya zone. Okay. So far sekarang faham tak? Mantap Opay dalam ni. Opay? Hai Pablo effect. Hai, ada Pablo ke? Speaker surau. Tak Wan. Hai, apa hal tak? Saya tak suruh entry lagi. Saya cakap entry, zone entry. Bukan suruh entry. Okay. Zone entry, gang. Zone entry, bukan entry. Opay dalam ni. Oh, Opay jadi kita punya speaker je. Okay, sekejap. Korang ni ada yang kata tak faham. Aku pelik betul lah. So, okay. Saya ulang balik. Tadi kita dah ambil SNR valid, time frame weekly. Okay, SNR valid. Speaker surau. Kau dengar betul-betul. Okay, ni time frame weekly. SNR valid ni. Ni SNR valid. Okay, kat dalam SNR valid kita ada perubahan arah time frame weekly juga. Okay, perubahan arah. Okay. Kalau kita ada set up weekly, so zone entry kita wajib kena #4 sebab dekat sini dah SOP kita. SOP kita dah bertulis dekat sini. Kalau ada set up weekly, zone entry kita wajib #4. Okay, wajib #4. Okay, selepas tu kita tukarlah. Contoh tadi kita dekat weekly, kita dah tanda. So, bila dekat weekly ni, kita tukarlah time frame kita dekat H4 untuk cari zone entry. Bila kita nak cari zone entry tu, kita kena fokus dekat dalam ini sahaja. Okay, kena fokus dekat dalam ni saja. Okay, bukan entry dekat sini. Tapi, entry point kita adalah paling lowest. Tempat bermulanya kenaikan. Di sini ada kenaikan. Price keluar dekat sini. Punca kenaikan dia dekat mana? Dekat sini. Okay, faham tak? Kita kena tukar paling lowest sekali entry point kita. Sebab apa lowest? Sebab ini adalah kawasan liquidity yang paling banyak order. Ataupun orang tak buy limit ataupun selling limit. Lagi satu, sini adalah kawasan price. Maksud dia kawasan paling terendah, paling rendah. Kawasan yang orang akan buy lah macam mana pun. Okay. Lagi satu, sini adalah kawasan SNR valid. Okay, SNR valid time frame weekly. Okay. Cuma kita kecilkan zone daripada weekly pergi ke H4. Okay, faham? Mana speaker surau, faham ataupun tidak? Dia ambil di shadow saja kan Wan? Ya, faham. Sabar. Cucuk-cucuk ni belum lagi. Itu SOP nak entry. Senang je ni sayang. Tak susah-susah lagi masa Messi. Call X pun ada. Sabar.
Terbaik Jadin. Faham geng? Faham api, faham api. Adakah semua kitab akan price sampai paling bawah? Tengok je lah nanti, tengok. Okay, speaker surau. Speaker surau. Nama speaker surau. Faham tak? Faham Okay. So, kita, okay, dekat sini, kita dah ada, okay, contoh dekat sini, kita dah complete dah setup kita. Kita dah complete setup kita. Kat sini kita ada weekly zone, weekly perubahan arah, H4 zone untuk kita entry. Okay. Kita dah ada H4 zone untuk kita entry. Sekarang ni, kat dalam H4 ni, dia ada SOP entry. Okay. SOP entry pula. Ini SOP untuk buat setup. Kat dalam H4 ni akan jadi SOP entry. Kena faham Okay, SOP entry ni nombor 1. Apabila kita dah ada zone H4 ni. Apabila kita dah ada zone H4 ni, barulah kita pergi dekat SOP entry. Okay, clear geng? Clear ataupun tidak? Ni semua dah ngantuk ni. Dia dah start blur-blur ni kan. Sampai tu. Okay, H4. Okay, H4 ni SOP entry, okay. H4 ni, bila dah sampai H4 ni, okay, macam mana? Boleh bukan senang-senang price masuk dalam link kau nak throw entry, tak ada. Okay, dia ada SOP dia lagi, SOP entry. Nombor 1 kat dalam SOP entry ni, nombor 1 kita kena ada zone. Zone ni kini lah, ini zone entry. Okay, nombor 1 kita kena ada zone entry. Ini zone entry kita, bawah ni. Zone entry. Nombor 2, kita kena ada cucuk-cucuk. Cucuk-cucuk ni adalah kawasan, cucuk-cucuk ni kawasan no entry lah. No entry. Kiranya kita akan tanda dia no entry. Nanti saya tunjuk mana cucuk-cucuk tu. Lepas tu, nombor 3, dia kena ada MDA. MDA ni apa? MDA ni adalah Miss Deep Accurate. Okay, Miss Deep Accurate. Okay, bukan auto accurate, tapi Miss Deep Accurate. Okay, nombor 1, tadi kita kena ada zone entry. Okay, dengar geng, nombor 1 kita kena ada zone entry. Nombor 1, ni zone entry, sudah ada. Okay, check, nombor 1. Okay, zone cucuk-cucuk ni. Cucuk-cucuk ni mana kita nak cari? Cucuk-cucuk ni macam mana? Cucuk-cucuk ni kita akan fokus dekat dalam ini, guys. Dekat dalam ni. Kat dalam ni, cucuk-cucuk ni. Okay. Nak tengok cucuk-cucuk ni kena tukar kepada line chart. Kita tukar dekat line chart. Time frame yang sama. H4 juga. Okay. Cucuk-cucuk ni adalah ini. Cucuk-cucuk ini akan ada selalu berada di atas zone entry. Ni zone entry kita. Cucuk-cucuk ni akan ada dekat zone entry. Ni cucuk. Nampak ni. Bentuk cucuk-cucuk ni. Tercucuk. Nampak tu? Cucuk-cucuk ni adalah zone. Ni cucuk-cucuk. So korang akan ambil cucuk-cucuk ni. Korang kena ambil zone cucuk-cucuk ni, geng. Ambil tanda semua cucuk-cucuk ni, tarik sampai ke ujung. Okey. Lepas tu, korang akan tanda kotak ni sebagai kotak warna hitam lah. Kenapa tanda warna kotak hitam? Sebab apa? Cucuk-cucuk ni, tadi saya cakap cucuk-cucuk ni, selain cucuk-cucuk, dia untuk apa? Kawasan apa? No entry. Kawasan larangan no entry. Baik, mantap. Kawasan no entry. Okey, maksud dia selagi price tak sampai zone accurate kita, korang jangan entry. Setengah orang dia akan kelar kabut tau. Dia akan kelar kabut. Contoh dekat sini kalau diorang belajar breakout, diorang akan nampak dekat sini ada breakout, betul? Ada breakout. So bila price masuk sini, diorang akan dah kelar kabut, mesti diorang akan entry sini. Diorang akan entry. Tapi price tengah kejar zone bawah ni. Okay, price tengah kejar zone bawah ni. Sebab itulah kawasan ni, kotak ni adalah untuk korang mengelakkan daripada entry membabi buta. Okay. Kita recap balik. Nombor 1, kita kena ada zone. Ini SOP entry. Okay, SOP entry.
SOP entry. Nombor 2 kita kena ada cucuk ataupun kawasan no entry ataupun haram entry, sama tu. Okey, nombor 3 kita kena ada MDA. MDA ni miss deep accurate. Okay, accurate. Okay. So dekat sini, okay, first kali zone kita dah ada, betul tak? Zone entry kita dah ada. Nombor 1 kita dah ada zone entry. Check. Nombor 2 kita kena ada cucuk-cucuk. So kita dah jumpa tak cucuk-cucuk? Kita dah jumpa cucuk-cucuk kita kawasan sini. Okay, nombor 2. Cucuk-cucuk dah ada. So sekarang macam mana kita nak cari MDA kita? Macam mana? Okay. Fokus kan? Fokus. Okay. Price ni setiap breakout masuk dia bermula kenaikan dekat sini. Okay, dia keluar dekat sini, Dia keluar dekat sini. Sebenarnya price ni bila dah breakout dia wajib kena datang semula zone dia. Maksud dia kena wajib lah datang buat reversal semula. Tapi dekat sini kalau kita nampak dekat price ni dia ada turun, betul tak? Dia cuba turun tapi sebenarnya dekat sini dia miss. Faham Dia miss. Lepas tu dia naik semula, dia buat dip. Lepas tu dia turun balik, dia miss. Dia cuba datang balik ke zone ni. Dia nak masuk zone ni. Tapi dia miss. Lepas tu naik, dia buat dip, dia turun semula. Dia miss lagi, dia naik semula dip. So dia akan jadi miss dip, miss dip, miss dip sampailah bawah ni. Ini adalah zone accurate. Okay, faham Sampailah miss dip. Dia dah break kotak hitam ni, dia jumpa zone accurate dia, barulah kita boleh entry kat dalam ni. Ini adalah zone accurate. Okay, kotak hitam ni kita nak entry boleh, tapi make sure, okay, dekat sini kotak hitam ni kita nak entry boleh, tapi make sure dia dah jumpa dulu accurate. Bila dia dah jumpa accurate, dia break semua kotak hitam tu. Bila dia pull back dekat kotak hitam ni, barulah kita entry. Barulah boleh jadi halal. Maksud dia bolehlah jadi kotak yang entry pula. Selagi dia tak jumpa zone accurate, selagi itulah tak boleh entry. No. Selepas jumpa accurate, barulah dia boleh entry. Okay, dia dah break, dia dah jumpa, dia dah break kotak ni, dia pull back, barulah kita boleh entry dekat situ. So MDA kita dah ada tak? MDA kita dah ada, check. So SOP kita dah complete, bermakna dekat sini price dah masuk zone accurate ni, barulah kita boleh entry. Okay. Siapa nak screenshot ni? Okay. So far sekarang ni faham ataupun tidak? Faham tak, geng? Faham api. Yang jenuh cari api, dia minta api kan. Faham api. Yang newbie ni, yang tak pernah tahu reversal ni, saya nak tahu. Korang faham tak? Yang dah tahu ni bagus lah, budak-budak grup saya. Semua ni dah tahu tak? Faham. Baru tahu. Faik Aizin ni baru tahu. Tai dia. Mantap Wan. Open back. Okay. So, kita tukarlah dekat candlestick. Nampak tak? Bila kita ada semua SOP kita, nampak tak? Bila kita dah complete SOP kita, kita dah ada setup. Bermakna dekat sini akan jadi setup weekly H4. Sebab apa setup ni pergi jauh? Sebab dia follow direction. Weekly punya confirmation. Weekly punya SNR, weekly punya H4. Kadang-kadang setup ni memang boleh pergi jauh, tapi kadang-kadang setup ni boleh pergi dekat. Tapi mostly setup weekly H4 ni jauh lah. Dia akan jadi, maksud dia akan jadi swing. So dekat sini kalau korang entry dekat bawah tu, kan, kalau korang ni pegang, hold satu position, korang entry dekat sini, dapatlah 2,400 pip je. Sikit kan? Ni sikit. Memang sikit pun. 20 pip okey tu. Nampak tak? Nampak tak? Yang tak faham kasih back text betul. Nampak. Ui. Tak kan?
Aku nampak Ashraf Mazhar tu. Ashraf Mazhar ni ustaz ni. Ya, tu aku tu Tolong kick. bahaya ni dia curi kereta. Dia tukar nama je tu. Kemar bawa. Okay, tak apalah. Kalau ustaz ada pun bagulah ustaz ada. Okay. Okay. Okay, ini untuk buy. Okay, korang nampak tak? Mantap tak mantap setup reversal ni. Janganlah sibuk kerja breakout sedangkan ada setup reversal. Mantap. Mantap atau tidak mantap. Jangan lagi Apa ni? tak. Mantap tak mantap. Jangan percaya Wan. Gila pakai lot 10 je tawan confirm. Mantap. Mantap Wan. Okay, mantap. Okay. Tadi kan saya dah cakap. Okay. Tadi kan saya dah cakap. After. Macam mana? Ayah kata R dulu. Baru D. Masuk dia. Reversal dulu. Baru breakout. Okay. Break out. Faham tak? Okay. Dekat sini kita nampak. Okay. Dekat sini reversal dah jalan. Barulah pergi cari breakout. Sinilah breakout. So dekat sini anda ni tak perlulah nak entry breakout sell. Kalau kat sini sell alamak sikitnya kau sell. Daripada kau sell, baik-baik kau main entry breakout buy. Betul tak? Dia datang balik, kau nak sell ke? Buat apa kau nak sell sedangkan kau boleh sambung jalan buy. Okay? Sebab price ni bila dah accurate, price accurate akan terus accurate. Contoh kalau dia betul accurate dekat setup reversal ni, memang dia akan jalan terus. Okay? So bagi saya 100 pip setup reversal dalam tangan lah. 100 pip memang akan dalam tangan 100 pip lah. Paling sikit kalau dia nak break zone ni pun contoh bila dah masuk zone ni, kalau dia nak break pun at least dia akan respect dulu zone kita. Respect baru dia break. Dia bagi dulu kita 50 pip ke 30 pip paling sikit, baru dia pecah. Betul, tu nama dia kotak score lah. Itu kadang-kadang. Tapi saya tak cakap setup ni adalah setup yang paling legit di dunia yang tak akan pernah tembus. Bagi saya, semua setup akan tembus. Tak ada satu setup pun yang tak tembus. Okay, kalau ada satu setup yang kita belajar yang tak pernah tembus tu, tolong bagi tahu setup apa, saya nak belajar. Kisahlah kena bayar 10k ke, 20k, 50k ke, saya sanggup bayar. Jamil baru ada dalam ni tu. I see. Okay, korang boleh nampak tak? Fikirlah dekat sini korang boleh tenungkan dan fikirkan kenapa korang nak sell yang sikit sedangkan boleh buy yang bagus. It is more quality. Okay, kenapa tak follow quality? Dekat sini dia tak ada breakout support, dia ada breakout resistance. Kenapa nak pilih sell? Okay, faham tak? Kalau dekat sini pun korang nampak sini ada apa? S bertemu S. Breakout resistance, pullback, buy. Sini R, sini full margin. Faham tak? So far sekarang faham tak? So far tu kat depan rumah aku tu. G7, setup ABC. Boleh tahu reversal tu boleh tahu tak reversal tu akan tak jadi? Oh, susah. Okay, jom saya tunjuk lagi setup reversal. So, note sebenarnya reversal ni kan. So, note gentle je. Dulu saya baru belajar trade. Saya tak tahu apa itu breakout semua. Saya tahu betul apa itu breakout. Tapi saya banyak gagal dekat breakout. So, saya pening lah. Saya pening. Kenapa lah breakout aku selalu fail? Sebab apa? Sebab kita tak tahu direction ke mana. Apa pun tak tahu. Okay. Bila kita dah entry dekat reversal, kita dah mula kenal pasti, kita akan kenal pasti breakout. That's why dekat grup saya dengan budak-budak group coaching ke student saya ke, saya selalu tekankan diorang belajar dulu reversal. Okay, kenal pasti dulu reversal macam mana. Sebab daripada reversal korang akan kenal pasti storyline, apa yang dia akan buat, dia breakout apa. Percayalah jangan saya. Okay. So, bila korang dah tahu sini reversal, dah accurate untuk buy, macam saya cakap tadi, kita akan fokus buy. Okay. Okay. Jom. Tadi ini setup weekly H4, betul tak geng? Okay, mari kita tunjuk contoh daily H1. Dekat sini kita orang dapat entry. Dekat sini saya dapat entry. Dekat sini pun saya dapat entry. So, macam biasa kita tukar dekat line chart. Kita pergi dekat gold ni juga. Nanti saya pergi pula kat currency. Okay.
Korang tengok dekat sini. Korang tengok dekat sini. Okay. Dekat sini ada satu resistor yang ada second movement. SOP nombor 1 kita wajib kena ada SNR valid. Okay, SNR valid. SNR valid. Okay, SNR valid. So, SNR valid kita nak cari dekat time frame weekly atau daily. Okay. So, dekat sini kita ada SNR valid daily. Okay, kalau macam korang pening nak cari SNR valid, korang tengok dulu kat sini perubahan arah dulu. Okay, kalau korang nampak dia junam ni, kenapa dia junam? Korang kena tengok belah kiri kau. Mesti ada resistance. Oh, so sebelah ni ada resistance daily. Okay, resistance ni valid tak? Buka dekat line chart, tengok ada second movement tak? Kalau ada, resistance ni valid. Okay, faham tak? Faham atau tidak? Faham api. Tak ada Okay. pun. Sekejap Tak ada pun. Susah Ha. buka. Susahlah nak buka chat. Saya tengok daripada Zoom kat handphone. Buka Zoom kat handphone. Senang terus tengok chat. Terus tengok chat. Chat pula. Chat. Api. Api, come on guys. Korang ni macam ngantuk kan? Aku lagi penat lah. Kita beria lah dia orang ngantuk. Lama lagi ni yang belum habis lagi. Jauh lagi. Breakout tak sampai lagi kan? Muntah lah kau orang. Okay. So dekat sini, okay, kita dah tahu dah. Okay, tadi saya cakap apa? Kita dah tahu. Dekat sini, kenapa dia junam? Sebab ada SNR valid dekat sini. So kita akan tanda sini SNR valid kita. Okay, kita akan tanda SNR valid kita. So SNR valid ni kita dapat dekat time frame daily. Mak kotak hitam macam hati korang. So kita tukar warna kelabu. Okay, so kita tanda. Macam biasa, kemaskan dekat candlestick. Ambil shadow dengan body saja. Faham Okay. So dekat sini ada SNR. Dekat sini ada SNR valid. Okay, SNR valid time frame daily. Okay. Kat dalam selepas SNR valid, kita kena tunggu kat dalam zone tu kena ada apa? Kat dalam zone tu kena ada apa? Cucuk-cucuk. Apa cucuk-cucuk? Perubahan arah macam awet. Berubah arah. Perubahan arah. Okay. Mantap geng. Okay. So kat dalam tu kena ada perubahan azab pula. Arah. Okay. Kat dalam ni kena ada perubahan arah. Okay. So dekat sini maksud dia korang nampak. Price ni dia datang dalam keadaan menaik. Tiba-tiba ada satu candle menurun. Candle ni dekat time frame daily. So dekat sini SNR valid kita ambil dekat time frame daily. First kali. Ini SOP first. Nombor 1 kita jumpa dekat SNR valid time frame daily. Perubahan arah daily. So entry zone kita dekat time frame apa? Kita buka balik SOP kita. Kita tengok balik SOP kita. Kita tengok dekat setup sini. Ada apa? Daily H1. Betul tak? So dekat sini tadi kita dah ada daily, SNR valid, daily, perubahan arah. So zone entry kita akan ambil H1. Okay geng? Faham ke tidak? Faham api. Faham atau tidak? Kejap Kejap. Sorry Tidak nama. Saya ada suara ni. Boleh mute? Ke kau host? Okay. Hello?
Okay, dengar. Hello. Okay, mantap. Wan nak tanya boleh tanya lah. Cepat, SH. Type laju sikit. Type api. Jumpa accelerant balik, tunggu akselerasi perubahan arah dan siap yang dah siap baru entry kan. Okay, kita dah jumpa perubahan arah, kita kena macam mana perubahan arah tu, macam mana nak menentukan daily OH4. Kita tengok apa yang ada dekat maksudnya kita tengoklah dekat perubahan arah tu. Ada lagi mana solid? Lagi mana solid? Perubahan arah dia cantik dekat mana? Okay, kita kena ingat setup kita. Kalau ada daily, bermakna kat sini kita ada setup daily. Perubahan arah kita boleh ambil daily H1 ataupun daily H4. Allah Akbar. Okay, daily H4 M15. Okay, kena faham Okay, sebelum nak terjadi H4 ni, okay, daily ni sebelum nak terjadi akan H4 terjadi dulu, betul? Betul tak? Betul. Betul tak? Cuba komen. Betul tak? Betul. Okay, so korang boleh beza lah. Korang boleh beza dekat sini. So kenapa dekat sini kita dah nampak dah ada candle daily dah siap dah perubahan arah dia. Buat apa kita nak ambil H4 sedangkan daily lagi solid? Betul atau tidak? Yep. Betul atau tidak? Kita boleh ambil dekat time frame H4 ni melainkan candle daily ni tak siap. Contohlah kita jumpa setup ni daily SNR valid. Okay, kali ni kita jumpa perubahan arah, tapi perubahan arah candle daily dia tengah bergerak lagi, Candle daily tidak close. Okay, tidak close lagi. Bermakna sebelum daily siap, bermakna ada H4. Korang kena faham. Okay, so better korang nak jadikan setup H4 boleh. Okay, tapi make sure ada candle 4 ataupun 3 candle H4 ni daripada zone dia buat perubahan arah. Ni zone kita, candle H4 ni ada 1, 2, 3. Bermakna ada 4, 8, 12. Daripada korang nak ambil H4 ni, baik korang tunggu candle daily siap je. Bermakna korang tunggulah esok daily close. Tengok daily close macam mana. Faham ataupun tidak? Tadi siapa tanya? S tu. S faham ataupun tidak? S. S faham. Betul tak apalah, nanti tengok video ni. Betul. Okay. So macam biasa, kita dah ada perubahan arah time frame daily. So kita akan tanda dia. Tanda kotak ni, kita tanda sebatang candle daily. Okay, tanda daripada shadow dia ni. Okay, daripada shadow highest sampai shadow lowest. Okay, selepas kita dah tanda, okay, dekat sini kita dah tanda SNR value kita time frame daily. Okay, lepas tu perubahan arah kita daily. Okay, so entry point untuk entry zone kita kena tukar time frame apa? Pandai. H1. Bijak. So jadilah setup daily H1. H1. Kenapa? So kita tukarlah dekat H1. So kita cari balik. Mana tadi kita nak ada? Okay. Dekat sini. Okay. So macam biasa tukar dekat line chart. Kalau untuk sell, zone entry kita mestilah kena paling atas. Sebab apa? Sebab itu adalah kawasan paling low risk. Kita ambil ni. Kita ambil zone entry kita. Sini satu. Dan lepas tu kita kemaskan dekat candlestick. Tukar dekat candlestick. Okay. Tukar dekat candlestick. Kita ambil ni. Paling highest ni. Ambil highest tu pun boleh. Nak ambil paling highest ni pun boleh. Tak ada masalah. Ni paling highest ni. Tu nampak. SOP daily. Daily SNR valid. Daily perubahan arah. H1 zone entry. Pandai Pak Aziz. Okay. So sekarang ni apa? Okay, sekarang ni apa yang kita nampak dekat sini? Okay. Selepas kita dah ada H1 untuk entry, kita kena tunggu SOP entry. Nombor 1 tadi kita kena ada apa? Satu kita kena ada zone. Pandai. Nombor 2 kita kena ada
Cucuk-cucuk. Bijak. Nombor 2 kita kena ada cucuk-cucuk. Nombor 3 kita kena ada apa? Sate. Sate kakek dia. Kita kena ada MDA. MDA tu apa anak-anak? Ezrina nak kata Syah. Oh. Nombor kita kena ada Miss Deep Accurate. Allah. Accurate. Okay. Awak nak stay cucuk. Okay. Sekarang ni kita cari kita punya SOP. Okay. Jom kita buka dekat chat. Kita tengok. Okay. Sorry. Kita tukar dekat line chart dulu. Okay. Kita tukar dekat line chart. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay. Ini zone cucuk-cucuk mestilah berada di atas zone entry kita. Ini di bawah zone entry lah kalau kita untuk sell. Sini adalah zone entry. So sini adalah kawasan cucuk. Betul tak? Betul tak, geng? Betul atau tidak? Betul. So kita akan tanda je zone cucuk-cucuk semak ni. Kita tarik ke sini. Ya. So kita akan tutup zone cucuk-cucuk kita ni. Okay, kita tukar dia. Tukar jadi kotak warna apa? Hitam legam. Black zone, zone haram. Okay. Okay, nombor 1 tadi kita dah ada zone entry. Kita dah ada zone entry. Zone entry kita dah ada. Zone entry kita dah ada. Cucuk-cucuk kita dah ada. Nombor 3 kita nak ada hitam mati. Nombor 3 kita nak ada apa? Nombor 3 kita nak kena ada MDA. Okay, yang ingat. Price keluar dekat sini. Percubaan datang semula ke zone tapi gagal. Dekat sini kita panggil dia miss. Dia turun bawah, dia dip. Dia cuba naik semula, dia miss semula, gagal lagi. Dia turun bawah, dia dip. Dia naik sikit, miss lagi. Dip, miss, dip, miss, dip, miss, dip. Sampai jumpa zone accurate. Faham? Sampai atas ni je, korang terus pemargin tak apa rasa bersalah. Okay, kalau dia pecah zone kita, MC je. Lepas tu esok depo je lah. Senang kan? Okay, faham? Lepas tu, dia junam. Junam lah price ni. Sebab apa dia junam? Sebab dia dah accurate. Lagi satu, menambahkan dia junam lagi, dia jadi follow direction is time ni FOMC. Time tu kita entry dekat setup yang bagus. Maksudnya kita entry dekat follow trend. Maksud kita entry dekat betul-betul price nak tukar trend. Kita entry dekat price nak sell. Bila kita entry dekat price nak sell, datang pula FOMC tu, USD tengah apa? Tengah weak. Weak USD weak terbang lah. USD tengah strong. Junam lah macam ayam. Junam dia. Junam berapa pit ni? 1480 pit. Sikit je geng. Korang mana dia? Korang suka breakout kan? Lupa pula. Big bang. Okay. Apa ni? Price accurate akan terus accurate. So dekat sini korang boleh entry breakout. Semua breakout. Tapi masuk breakout, semua masuk breakout. Sell. Okay, faham? Come on. I want semangat. Tembus screen tak? Tembus. Faham? Okay, come on. Serius faham? Awek-awek kat dalam ni semua faham Siapa awek tekan 1? Faham baby, mantap. 1. Wish. Okay. Jom kita tengok. Dia naik ni sebab apa? So dekat sini kita ada apa geng? Dekat sini kita ada Siena Valley. Okay, kita akan tanda Siena Valley kita ni macam ni. Oh, saya ingat. So dekat sini kita ada Siena Valley dekat time frame. Dekat sini kita ada Siena Valley dekat time frame daily. Ni support yang valid.
support valid, ada second movement, lekuk dia kecil je nampak tu. Orang kena, mata kena tajam, lekuk. Okay. SNR valid, time frame daily. Kadang-kadang SNR valid ni ada perubahan arah. Okay. So ini ada setup daily, perubahan arah time frame daily. Dia datang balik zone, kita end. So daily ni, zone entry kita H1. So dia masuk zone, kita end. Kita fly. Sebab apa saya suruh buy? Sebab bawah ni ada reversal. Baru nampak ke korang ni? Korang ni baru nampak ke? Patut kena libas malam, tak nampak lekuk. Okay, di sini saya nak tunjuk setup yang tak berapa cantik. Kalau setengah cikgu kan, dia akan ajar setup yang cantik je. Setup yang cantik ni dia orang tak akan tunjuk. Sebab apa? Sebab dia orang nak bagi tahu yang setup dia orang ni sentiasa sempurna. Kepala kakek dia. Mana ada dalam forex ni setup yang sempurna? Tak ada. Okay, kita sedangkan manusia pun tak pernah sempurna. Okay, sentiasa melakukan kesilapan. Macam ayah hari. Okay, so kita tengok dekat sini. Kat sini ada SNR valid betul. Okay, so kita akan tanda SNR valid kita ni. SNR valid ni kita akan tanda. Hitam lagi. Thank you Wan, baru Zaiper dah tenggelam ke? Tu lah, Zaiper dah ngantuk dah tu. Okay, so kita tukar dekat candlestick, kita akan follow dia punya support ni, betul tak? Okay, nampak tak? Dekat sini, dia terkeluar zone. Ini, bagi saya, setup ini tak cantik kan? Setup ni tak clear, tapi dia boleh jadi setup. Boleh jadi setup, boleh jadi setup, tak ada masalah. Boleh jadi setup, tetapi kita akan consider setup ni adalah high risk punya reversal setup. Sebab apa? Sebab perubahan arah dia tidak, dia perubahan arah dia tak perfect. Okay? Dia tak perfect Maksud dia tidak sempurna. Dekat sini dah ada SNR valid daripada downtrend perubahan arah ni. Perubahan arah ni dia terkeluar daripada zone SNR valid kita ni. SNR valid kita ni. Faham tak guys? Faham tak? Faham atau tidak geng? Kena geng. Faham. Okay, faham. Okay, dekat sini aku nak ajar kau orang macam mana kita nak benda yang jadi high risk ni, kita nak bertukarkan jadi low risk. Okay? Macam mana benda yang nak jadi ni, kita nak jadikan dia low risk. Okay, korang take note. Fokus. Siapa nak ngantuk ni, korang tidur je lah. Okay. So macam biasalah, kita akan tanda kita punya zone. Perubahan arah ni dekat daily juga. Sebab ni setup daily H1. So entry point kita adalah H1. So macam biasa, zone kita entry adalah paling bawah sekali. Sini. Okay. Lagi sekali shadow. Shadow dia bawah tu. Panjang betul tak? So zone entry kita jadilah besar bapak. Betul tak? Besar bapak nampak tu. Besar bapak. Betul tak geng? Zone kita jadi besar. Besar apa? Bapak. Besar bapak. Besar apa geng? Besar apa geng? Jadilah besar. Besar apa geng? Besar apa? Okay. Okay. Zone ni besar kan? Zone ni besar. Okay. Dekat sini reason first sekali saya nak beritahu kat korang. Kita bila nak buat satu setup, kita nak entry satu setup ni, kita kena ada reason. Reason pun salah apa orang ni. Kita kena ada reason. Kita kena ada why. Kenapa kita nak entry dekat situ? Sebab kita ada setup daily H1. Okay. Sekarang ni kita dah tahu kita ada setup daily H1, tapi setup kita ni adalah sangat high risk. Sebab apa? Candle perubahan arah dia tidak respect sangat, macam tidak terlampau cantik lah dalam zone. Ada sepatutnya dia cantik. High risk sebab setup tak clear.
ataupun setup tak cantik. Lagi satu, dekat sini, lagi satu kenapa consider high risk, lagi satu masa ni price tengah momentum dalam keadaan sell. Okey. Okey, dekat sini sebab itulah kita belajar trendline. Okey, sebab itulah kita belajar dekat trendline. Okey, dekat sini tadi ayah tunjuk apa? Ayah tunjuk apa? Ada apa dekat sini? Ayah tunjuk ada apa dekat sini? Masa tak kena ni. Ayah ambil trendline time frame apa tadi? Sorry. Muaz ambil time frame apa tadi? Siapa ingat Muaz ambil time frame apa? 1831. H4 tadi sebelah saya ada divergent H4 ni, asal tak kena saya punya ni. Asal saya tak kena, daripada sini ke dia ambil? Sorry gang. Dari sini je dia ambil. Oh betul lah, dari sini. Yes. H1 1831. Ui tegak ah. 1831. 1831 sini mah. Tegaknya ambil. Macam ni. Sorry, jap. Oh. Mata dia memang tajam lah. Saya pun tak perasan dekat sini ada. Kalau dah ambil 1831 ni. Oh iyalah. Betul lah. Mata dia tajam lah ayah ni. Memang patut pun dia ajar trendline. Okay. Dekat sini kita punya divergent. Satu touch. Okay, satu touch. Dua touch. Tiga touch. Tiga touch kita ni menghala ke zone SNR kita. SNR. Kita nombor satu kita nak pakai divergent. Kita kena ada SNR. Betul tak? Kita nak pakai divergent wajib kena ada SNR. Tapi tahu tak? SNR kita ni SNR apa? SNR kita ni bukan SNR biasa-biasa. SNR kita ni adalah setup daily H1. Dekat sini kita nak entry menggunakan setup daily H1 bertambah dengan divergent. Okay? Divergent. Ataupun Brightogen. Korang faham tak? Nampak tak dekat sini reason kita bukanlah reason semata-mata daily H1. Dekat sini kita ada penambah rasa. Maksud dia kita ada lagi satu reason yang untuk kita boleh entry dekat situ. Faham tak? So dekat sini kita ada menguatkan lagi kita punya zone. Korang faham tak? So, jadinya setup yang dah jadi, setup yang dari H1 yang jadi high risk ni, dia dah bertukar menjadi medium risk. Okay. Nampak tak? Okay, lagi satu, kalau korang takut nak entry pucuk macam saja tadi, kalau korang tanggi. Kalau korang takut, korang ambil, tunggu dia buat breakout. Contoh dia dah masuk trendline, dia touch, dia buat satu resistance, breakout. Okay, bila dah breakout, tunggu dia pull back. Ni contoh kalau korang nak entry. Kenapa ambil first touch trendline tu dekat 1831? Sebab dia yang menghala. Korang first touch ni tak kisah. Anything, korang nak tarik, tak kisah mana korang nampak, tarik kat sini tarik boleh, dekat sini at least dia kena yang cantik, satu touch, dua touch, tiga touch. Contoh dekat sini tadi saya tarik dekat sini satu touch, dua touch. Kalau dekat line chart memang nampak cantik, satu, dua touch, tiga touch, menghalakan zone ni tiga touch. Tapi bila kita tukar dekat candlestick, nampak price ni dah complete dah. Maksud dia dah buat lah. Kalau zone SNR kita dah kena guna. Kalau
Kalau trend line, maknanya trend line ni dia dah guna. Contoh kita ambil macam ni kan. Okay. Okay, contoh kita tengok sini. So sini satu task, bila kita tukar dekat ni, 2 task, 3 task. 3 task dah terbang dah. Okay. Dia ada 3 task ni dia dah terbang dah pun. Dia terbang sebab apa? Sebab ni, SNR. Kena ada SNR. Faham tak? Siapa yang tanya tu? Diomel. Diomel, faham tak? Aji. Aji faham tak, Ji? Okay. Okay. Lagi satu, lagi bagus. Kalau kau dapat trend line ni, kau tarik trend line divergent ni menghala juga ke zone kita. Lepas tu kita tarik divergent atas ni pun menghala zone kita. So dekat sini kita ada 2 divergent. So dekat sini takkanlah korang nak macam takut-takut lagi. Takut-takut lagi nak entry. Mestilah kena entry. Trend line penambah rasa. Okay. Apa-apa, kalau korang takut macam biasa, tunggu breakout, pull back, datang balik, barulah entry. Apa-apa, tunggu breakout. Faham tak kan? Maggie suka rasa. Okay, so far sekarang, semua dah ngantuk ke? Okay, macam mana sekarang? Dah ngantuk ke semua? Uish. Tak. Okay, sekarang faham tak setup reversal ni, geng? Faham tak? Diaper dah tidur dah tu. Percaya ke? Faham. Tinggal nak je tu. Okay, mantap sampai subuh masih on. Faham? Diaper memang tidur. Okay, korang nak tengok contoh lagi tak? Setup reversal. Okay, dah boring lah. Currency. Okay, kita tunjuk dekat currency pula. Saya buka page GU kenapa saya buka GU? Sebab GU ni adalah setup reversal yang paling cantik sekali saya pernah nampak. Maksud dia dekat page GU ni kan, dekat page GU ni tanya dekat budak-budak grup saya. Maksud dia dekat budak-budak grup saya, dekat semua setup reversal ni semua dapat entry. Sini entry. Sini sell entry, sini sell entry. Sini reversal entry. Sini entry. Sini tak entry. Sini dah jadi breakout. Maksud dia dekat sini entry, sell dekat sini entry, sell dekat sini entry. Dulu masa saya sebelum buat grup saya time tu ada 12 orang je entry dekat sini. Sini ada breakout reversal. Oh, dapat shock. Kenapa weekly GJ tak jadi? Macam biasalah saya cakap tadi, geng. Setup ni tak semestinya 100% accurate. Faham tak? Dia tak semestinya dia tak akan boleh tembus. Okay? Okay, tak semua pair akan respect semua dia punya reversal. Kadang-kadang dia akan tembus. Okay, kita cari kenapa dia nak tembus. Mesti ada sebab dia nak tembus. Okay? Kita hanya mampu buat technical setup. Okay? Clear tak? Siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Kau boleh ambil tu. Kimi makan seorang. Dua Kimi makan seorang. Okay. Jomlah kita tunjuk dekat Geo. Kita buka dekat time frame daily. Masa tu saya dekat sini lah. Kita borak dia sampai sini lah. Saya tunjuk benda yang dah jadi. Nanti korang backtest je. Okay. Macam ni price ni tak menjunam lagi. Dia tak menjunam lagi ni. Warna-warna ni dia tak jadi lagi kat sini. Warna-warna ni tak jadi lagi kat sini. Okay. Macam biasa current price masa tu dekat sini. Current price dekat sini Current price dekat sini. Dia tengah nak turun. Tapi kat sini saya nampak ada satu support. Betul tak? Ada satu support kenaikan dan ada kejatuhan. Okay, saya tanya. Macam tadi saya cakap. Kalau support ni naik, kita kena tengok belah. Kita kena tengok belah kiri. Kita kena cari reason kenapa warna ni naik. Kenapa kau naik? Okay, kita tengok belah kiri dia. Support apa yang dia naik? Maksud dia support apa yang dia ambil?
Okay. So kita tengok dekat sini support dia. So dekat sini takkan ada ambil support sini. Sini kan dah break. Betul tak? Sini ada support tapi dah kena break. Kita tengok dekat sini lagi. So dekat sini kita nampak dekat sini ada satu support, second movement. Time frame daily. Betul tak? Betul. Betul. So macam kita akan tanda dia dekat sini. Kita akan ambil lah macam mana saya ajar tadi. Okay. Ni kita ringkaskan. Laju kita laju-laju. Sebab korang dah ngantuk lah, aku tahu. So macam biasa, tukar dekat candlestick, kita kemaskan. Ambil shadow ni. Ambil shadow macam ni. Ni, ambil shadow dia, paling panjang, tarik sampai support yang naik. Okay. Dekat sini kita dah ada SNR valid. Dekat sini kita dah ada SNR valid. SNR valid time frame daily. Okay, time frame daily. Weh, korang dah nak pukul 3 ni. Cuba korang story. Korang post kat story, tag aku. Sebab kalau tunjuk webinar kita ni pukul 3 pun masih jalan lagi. Okay? Nak tunjuk korang ni punya. IG one free. Okay. Okay. First kali time frame daily. Okay ni. SNR valid daily. So kat dalam SNR valid ni ada perubahan arah tak? Daripada downtrend tiba-tiba ada keluar satu candle uptrend. Okay? Nampak tak? Ada. Okay. Macam biasa. Kita nampak perubahan arah ni dekat time frame apa? Daily. Betul tak? Kita nampak dekat time frame ni apa? Daily. So kita akan tanda. Okay, ni aku akan ajar orang. Kalau ada shadow terlebih daripada candle perubahan arah ni, macam mana nak buat? Okay. Kita tanda je. Tanda perubahan arah ni. Okay. So kita zone time frame. Zone ni kita ambil. Okay. Kita nampak kat sini SNR valid, kita time frame daily, perubahan arah daily juga, betul. Zone entry kita time frame apa? H1. Okey, mantap. Kita tukar dekat H1. Macam biasa. Zone entry kita adalah paling bawah sekali. So kalau kita nak fokus dekat bawah kotak ni, so zone entry kita akan bermula dekat sini, betul tak, geng? Betul tak? So kita akan buat horizontal line macam ni. Begini. Lepas tu kita akan kemaskan dekat candlestick. Dan kita akan ambil bawah sekali. Betul tak? Okey. Tapi korang nampak tak? Dekat bawah ni ada lowest. Maksud dia dekat bawah ni kita ada lowest. Last price. Maksud dia lowest price lah. Lowest price. Harga paling terendah. Betul tak? Betul tak anak-anak? Ana, betul lah Ana? Okey. Kita ambil original line ni, kita tanda je juga. Tanda dia ni sebagai watching zone. Kita tanda dia sebagai watching zone. Bermaksud dia, kalau price ni bila dah masuk sini, contoh kita dah buy dekat sini, tiba-tiba dia break. Kalau kita tak buat zone ni, kita akan cut loss lah. Kita akan cut loss sebab apa? Kita ingat dia nak junam lagi. Tapi kita kena tahu, dekat bawah ni masih ada lagi harga. Faham Kat bawah ni masih ada harga lagi. So ada kemungkinannya price ni boleh dia nak pergi ke bawah ni untuk mengambil harga paling rendah, barulah dia nak naik. Okay. So dekat sini kesimpulan dia, tak adalah korang nak cut loss membabi buta. So at least korang tahu kat bawah ni ada zone lagi, korang boleh relax, santai. Tapi kalau dia dah break zone ni, barulah kita cut loss. Maksud dia dekat sini, setup dah cantik tapi tak ada rezeki. Itu. Faham ataupun tidak, kan? Faham? Mantap. Okay, selepas buat zone dekat H1, kita kena buat SOP entry kita, betul tak? So, kita tukar dekat line chart. Aduh, penat. Penat. Tak payah risau, geng. Dengan korang, macam biasa, cucuk-cucuk kita kat mana? Ni, tengok tu. Saya cari ke kawasan ni kan. Ni, cucuk-cucuk ni. Betul tak? Ni, kawasan cucuk-cucuk. Ini kawasan cucuk-cucuk, betul tak? Betul atau tidak? Korang nampak tak? Cucuk-cucuk. Kita tarik lah cucuk-cucuk ni sampai ujung. Kita cari cucuk ni sampai ujung. Okay. Okay, cucuk-cucuk. Kita tukar dia jadi color. Kita tukar jadi color hitam. Warna hitam.
So, cucuk-cucuk dah ada. Okay, cucuk-cucuk dah ada. Zone kita dah ada. Zone nombor 1. Nombor 2 cucuk-cucuk. Kita perlukan MDA nombor 3. Ini dah ada. Ini dah ada. So, MDA. MDA dekat sini lah. Biar MDA dulu. Betul. Okay, kat sini. Press keluar dari sini. Cuba datang balik zone tapi gagal. Kalau gagal, dia buat apa? Dia dah keluar daripada sini. Dia cuba datang. Dia gagal. Gagal bermakna kat situ dia miss. Mantap. Miss. Dia naik lagi. Dia buat deep. Dia turun miss. Deep. 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 Sampai zone hitam ni jangan buy dulu sebab dia nak cari zone. Bawah ni zone F. Q. Red. Betul? Betul tak? Api geng, api. Betul. Bila dah masuk zone red ni, bila dah masuk zone red ni barulah kita entry. Buy. Bila dah pecah zone kotak hitam ni, dia pull back dekat kotak hitam ni, kita full margin. Okay. So nampak tak? Dia masuk zone kita. Nampak tak? Dia masuk zone kita. Dia touch zone accurate. Dia buat S, R. Kena break. Masuk balik zone kotak hitam. Kita full. Sambung. Api. Jin tu ada api. Mantap. Macam mana? Clear ataupun tidak, geng? Clear ataupun tidak? Aduh. Okay. Clear gila. Okay. Tadi Muaz tersebut nama pula Muaz. Okay, tadi ayah ataupun abah dia explain direction weekly to weekly. Betul tak? So Roblox dia weekly. Roblox mana? Kalau weekly dia akan jumpa Roblox apa? Mantap. Okay, sekarang ni kita dekat daily. Okay, kita dekat daily Kita entry. Kita dah entry dekat sini kan. Kita dah buy dekat sini. Kita dah buy dekat daily. Support ni adalah support time frame daily. Okay. So dekat sini ada. Atas ni ada apa? Atas tu ada apa, geng? Bagus. Nampak dah. Resistance time frame daily. Nampak tak? Korang nampak tak? Perlu ke saya nak sampaikan? Ataupun korang dah faham? Dah faham kan? Mantap, nampak tapi cerita je. Bapa jaga ni kan? Detail tak, geng? Okay, so kat sini kita dah buy reversal kan, kita dah buy. Kat sini ada daily. Lepas tu kita dah buy, dia masuk zone ni, dia bagi perubahan arah. Jelas, nyata dan terang. Okay, dia dah bagi perubahan arah. Perubahan arah tu kita nampak dekat time frame apa? Daily. So kita tunggu dia pull back masuk balik. Zone entry kita adalah H1. So dekat atas ni kita entry, kat bawah ni kita entry daily. H1. Dekat atas ni kita sell, kita entry dekat daily. H1 juga sell. Saya dapat setup. Nampak? Baik dapat setup ni. Masa buy ni. Tak silap kan? Baik. Buy ke sell Saya lupa lah. Buy. Saya ingat lagi. Faiz buy dapat. Baik dapat buy kat sini kan. So nampak tak? Nampak tak kan? Okay. Contoh kat sini kita dah buy. Dekat sini. Kita dah buy. Masuk atas ni kita sell. Sebab apa? Setup. Kita sell. Masa dia masuk zone ni balik. Korang tengok dekat sini balik kawan-kawan. Dekat sini ada SNR valid. Dekat sini ada perubahan arah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau mata korang tajam kan.
Korang akan nampak setup. So kat sini ada perubahan arah, kita tunggu dia masuk zone balik, kita entry balik semula, buy. Nampak? Walaupun dia nak break zone kita, dia akan respect juga macam mana pun. Tinggi kat tu. 100 pip rasanya. Berapa pit tu Kita tengok. 100. 1 pit lah. Waktu daily biasa 100 pip tu. 140 pit. Boleh lah, siapa nak bagi 140 pit? Betul? Dia reject saja tau. Lepas tu dekat atas ni, saya dengan Muaz, dengan budak-budak saya entry atas ni daily pula. Saya, ayah, Nas, cikgu, semua entry dekat sini daily H4 M15. Masa tu daily tak close lagi. Dia junam masa tu, daily tak sempat close. So kita orang nampak dekat sini setup H4. So kita entry dekat H4. So junam gini. Sini entry daily H4 M15. Dekat bawah ni kita entry dekat daily H1. Lepas tu atas ni kita entry lagi daily H1. Lepas tu kat bawah ni kita entry lagi daily H1. Kepala kakek dia reversal ni tak legit lah. Reversal bongok-bongok. Breakout yang padu kan. Reversal ni cibai. Dia betul mantap atas bawah ada. So mana korang pilih lah setup 15 speed ataupun setup yang berkualiti. Okay? 20 pip dah So far cukup. sekarang faham tak? Buat profit dengan reversal pun kenyang tau. Sebab itulah saya dulu trade pakai ni je. Pakai setup reversal. Najib pun masuk lah ni, mantap lah. Dekat ni. Dekat sini UCAT ni. Saya pelik lah. Padahal ni dekat Kurung Plus kan. Saya pelik lah kenapa budak-budak group saya tak nampak ada setup ni. Ni saya geram ni. Dekat sini ada SNA valid. Okay. Dekat sini kita tandalah SNA valid kita ni. Lepas tu masuk perubahan ni, dia ada buat perubahan arah. Dia masuk balik, kita set. So dekat sini ada setup daily H1. So kita tukar dekat candlestick, kita tengok. Kita ambil ni. Oh, hitam. So kita ambil perubahan arah. Time frame daily. Okay. Masa tu saya nampak setup tu. Masa tu saya nampak Wan kau je tak on zoom mapping. Oh ya ke? Maklum lah. Kita trader anak-anak tapi SPRM kecil. Pelik betul. Okay, so kita tukar dekat H1 kan, zone entry kita. Kan saya cakap kalau ada price melebihi, ni kita tanda je. Okay, sini tanda. Yang bawah dia tu tanda je kan. Korang ambil lah zone yang cantik sikit, janganlah ambil zone tak cantik. Kau ni agak-agak lah, dekat sini ada punca kejatuhan dia, tu tanda macam ni. Okay, tanda. Okay. Cerita dia, dia akan jadi 2 zone. Sini 1, sini 2. Okay, kalau korang nampak dekat sini, price ni masuk dalam keadaan ini kau nampak ni. Ini. Takkanlah korang nak sell dekat nombor 1 ni, betul tak? Price masuk zone ni dalam keadaan solid. Momentum ni, laju ni. Momentum. Solid. Dia masuk dalam pump. Masuk ni zone yang nombor 1 kan, ataupun zone dalam, ataupun zone accurate ni. Dekat dalam ni kalau kita tanda dekat line chart kan. Okay. Tapi dia masuk dalam keadaan momentum. Takkanlah korang nak sell dalam ni. Mestilah korang kena tunggu dekat higher. Macam tu pun dia masih di dalam zone setup reversal kita. Sebab apa? Dia masih di dalam zone SNA valid. Dia masih di dalam zone SNA valid. Just kena tahulah. Tak semuanya setup kau akan sharp entry. Oh, pucuk-pucuk kau dapat kakek dia. Mana ada lah. Mengarut ke. Semua zone dapat sharp entry. Kalau semua zone dapat sharp entry, kaya aku. 2-3 kali. So nampak tak? Bila masuk sini, entry. So far sekarang setup reversal gunalah. Okay, setup ni jarang lah
saya jarang pakai, memang tak pakai pun. Kebiasaannya ada weekly H4, weekly daily H1, daily H1. Okay, faham tak? Cetak reversal. LHDN. LHDN pula. 100% faham. Wan, tadi ada orang cakap, oh dah 5 jam. Dia ingat cukup ke 5 jam tu? Cukup ke 5 jam? Kita start pukul apa lah? Itu Dia 10. korang faham sangat. Alhamdulillah dah faham. Bagus. Weh, siapa? Korang dah tag belum kat IG? Korang tak tag kat IG, malas nak teruskan. Boleh ulang tak Wan? Weekly H4. Aduh. Weekly H4 Dah tag kena balau. Sekejap, aku tunjuk last Last. Lepas weekly H4 ni kita terus pergi dekat breakout Okay kan? Kita terus pergi breakout. Ada topik lagi ni. Okay ni. Kita tukar dekat line chart. Time frame. Ni. Nasib baik aku tak padam. Isting kita bantai. Okay, dekat sini ada SNR valid, time frame, weekly. Okay, macam mana kita nak tahu ni? Ni kita dah tahu sebab valid. Punca dia sebab dekat sini, support ni. Kenapa dia menaik? Sebab apa price dekat sini naik? Sebab ada support valid, time frame, weekly. Okay, lepas tu kita dah tanda kita punya zone SNR. Okay, ni saya ringkaskan korang kena tahu. Okay, kita tanda zone SNR dekat kita punya support SNR valid. Okay, bila kita dah kemaskan semua, kita tukar dekat time, kita tukar dekat candlestick, kita nampak pula dekat dalam zone SNR kita ni ada perubahan arah. Maksud dia daripada downtrend dia buat keluar satu candle biru. Candle merah ni tu dia ada satu candle biru. Maksud dia daripada downtrend uptrend. So kita akan tanda satu candle biru ni time frame weekly. Okay? Faham Okay. So dekat sini kita dah ada SNR valid, time frame weekly, perubahan arah weekly, zone entry kita time frame apa? H4. Pandai kawan-kawan. So kita tukarlah dekat H4. Bila kita tukar dekat H4, zone entry kita, ni lain. Ni lain. Ni. Bila kita dah sampai H4, zone entry kita mesti dekat paling perubahan arah tu kena first left ke kat CMP. CMP tu apa CPI kot. Tak tahu dah CMP ni. Fight ni ngarut-ngarut ni, kena kick je lagi fight ni. Oh, guru market faham. Okay, kena tengok dia respect mana. Kena tengok. Mak, dia speaking siap. Dia pakai short form CMP. Aku jarang pakai CMP siap. Kita orang pakai auto accurate je. Jarang sekali kami pakai SMP. Kura market. Biasa panggil kura ni. Jarang pakai SMP. Maklumlah saya bukan trader. Okay. Tengok left lah. Tengok left kita. Kalau kita tengok first left kita. Ada tak support? Okay. Kalau betul-betul support yang first left kita. Contohlah dekat sini dia naik. Kita tengok first left. Oh rupanya sebelah first left kita ada support. Tapi kita tengoklah support tu valid ke tidak. Kalau valid bermaknanya ada perubahan arah lah ni. Masuk dia. Okay. Okay, dekat ni tadi sampai mana? Dekat H4. So kita akan ambil paling lowest. Ini lowest kita. Tandalah lowest kita. Sama je SOP dia. Sama je. Lepas dah ada zone entry, kita wajib kena tunggu. Apa? Kita kena ada cucuk-cucuk. Nombor satu kita kena ada. Nombor satu kita kena ada zone. Sorry. Nombor satu kita kena zone. Nombor dua kita kena ada cucuk-cucuk. Zone, cucuk-cucuk. Nombor tiga kita kena ada MDA. Price keluar dekat sini. So ni dia punya MDA. Okay, faham tak? So ini adalah kita punya zone accurate. Accurate. Sorry. Syahira. Awak Syahira Hai. Okay, so itu sajalah topik reversal kita, geng. Okay, next week kaya. Alhamdulillah lah kalau kaya, alhamdulillah. Apa Roger? Forex ni bukan skim cepat kaya. Siapa yang rasa hari ni korang belajar, lepas tu esok korang trade kaya, boleh aku. SM Global masuk. Okay, so ada apa-apa soalan untuk korang tanya sebelum kita nak tukar ke next setup? So far so good for
Lagi buat. Tak, korang dah tag belum dekat IG? So mana saya punya speaker dah tidur ke? Ada lagi, ada dua. Saya punya target speaker saya semua dah tidur ni. Aku risau lah. Senyap apa? Tadi 240, sekarang dah 220. Nampak dah 2 orang start tidur. Yang keluar ni orang yang masuk link secara haram. Sebab apa? Sebab 2 orang masuk secara haram, 2 orang pun ngantuk. 2 orang tak boleh masuk dalam kepala otak. Pak suruh ni ambil dia. Dia jadikan dia co-host. Apa nama dia? Apa nama ni? Nobody Wadi Okay gang, next kan. Next topic kita is breakout. Breakout. Okay, breakout ni akan diajar oleh nama dia sebenarnya Pak. Dia nak dikenali sebagai Pak. Nobody tu ada lah. Okay. Biasa yang silent ni semua power. Yang menonjol ni macam biasalah, orang kena tahu lah. Okay, so kita akan teruskan kita punya kelas kita dengan breakout. Dekat sini dia akan ajar breakout region, video breakout. Ada banyak. Nampak tak? Ada banyak kan? Ada banyak kan? Ada banyak ke? banyak Banyak tu. Korang ingat kita orang nak kaya je, tak ni penuh dengan setup. Okay. Nak jalan terus ke nak rehat 5 minit? Diorang ada yang nak pasal muka dulu. Tiga. Ini somebody ni. Uish. Pasal muka dulu. Siapa pasal nasi tu? Minum air tu. Okay, terus jalan. Okay, mostly semua cakap terus jalan. Okay, Hello guys. Okay, Pak. Okay, sebelum tu, Pak, this Zoom meeting is yours. Okay, thank you kepada Wang Fri. Babu Okay. Ya. Dia check ada orang kena suruh drum mute. Eko. Ada ni, ada Eko. Okay dah clear belum? Okay, clear. Teruskan. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh api geng. Boleh tak? Boleh api, boleh. Okay, sekarang ni kita nak energi ya. Okay, yang mana yang dah ngantuk tu, yang mana yang dah mamai tu, sila bangun. Pak nampak tu ada yang terbaring-baring tu, ada yang tengah baring, ada yang mata tengah Aku tengah bangun gitu. Pak, tengah bangun ni Pak. Okay, mana yang ada suplemen tu boleh minum dulu untuk kita punya boost energy. Okay? Kita kena semangat. Biasalah untuk permulaan ni kita kena stay high lah. Macam Pak jugalah dulu. Dulu kalau tak percaya cuba tanya Wang Fri. Kelas memang macam ni. 5 pagi, 4 pagi memang tak ada hal lah. Sebab apa? Kita nak mencari jawapan dekat dalam industri forex ni. Selagi kita tak jumpa, tak solve puzzle, kita keep grinding sampailah kita dapat. Betul tak? Setuju tak apa yang Pak cakap? Setuju. Okay. Setuju ah? Sebab saya tahu ramai yang masuk dekat dalam webinar ni semua mencari jawapan. Betul. Sama ada yang dah trade ataupun baru nak trade, semuanya mencari jawapan. Kita sama, kita sentiasa belajar dengan market. Sebab apa? Market akan buat apa benda yang dia nak. Kita tak boleh jadi market mover. Faham tak? Kita tak boleh nak, okay, aku nak buy, market kena jadi buy. Tak. Sebab tu kita sentiasa belajar dengan market lah. Itu yang apa yang Pak kita sentiasa belajar. Tak ada benda. Sebab tu orang kata forex ni betul ke senang? Kalau senang dah ramai dah satu Malaysia kaya. Betul tak? Setuju? Okay, sebelum tu boleh Pak tengok dekat, okay, siapa yang dah ready boleh chat. Ready. Cepat Pak nak tengok. Ready api. Cepat tengok, cepat. Okay, banyak. Okay, ini yang betul. Kita nak energy.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, untuk Pak punya session, Pak akan explain tentang breakout. Siapa tahu apa itu breakout? Tahu kan apa itu breakout? Sebab tadi ayah ada explain betul lah untuk Pak breakout. So Pak akan explain lah lebih detail about breakout. Tapi breakout ni adalah cara macam mana Pak pakai. Sebab trading style masing-masing. Betul? Tapi ini apa yang Pak selalu buat, Pak akan apply dan Pak akan ajar all transparent. Tak ada sembunyi-sembunyi. So first, apa itu breakout? Betul? Breakout. Siapa tahu apa itu breakout? Ya betul, follow trend. Bagus. Maksudnya semua fokus tadi. Okay, breakout ni adalah follow trend. Breakout ini adalah follow trend. Ya, kacau pula benda ni. Follow trend. Okay. Dan breakout ni juga boleh dikategorikan sebagai rejection. Kalau korang nak tahu, setup breakout ni adalah setup favorite Pak. Setup scalping yang boleh untuk kita makan rejection pun boleh, nak follow trend pun boleh. So dekat sini Pak akan explain lah. Pak ada 2 setup breakout yang akan explain. So first iaitu breakout SNR. Breakout SNR. Yang kedua adalah breakout rejection. Breakout rejection. Siapa tahu rejection tu macam mana? Siapa tahu? So apa yang Pak nak, so dekat sini Pak akan explain lah untuk breakout SNR dengan breakout rejection. Okay? So apa yang Pak nak korang faham, first korang kena belajar satu demi satu. Jangan apply kedua-dua ni sebab nanti korang akan blur. So apa yang Pak nak korang faham, belajar satu demi satu, fokus satu persatu dan backtest. Kalau korang tak backtest, nanti korang tak tahu setup ni jadi ke. Sebab daripada backtest pula kita akan build confidence kita. Sebab kalau korang tengok Pak buat, Pak sendiri yang akan nampak. So bila korang dah tengok apa yang Pak buat, korang kena apply forward test ataupun back test untuk buildkan confidence. Bila kita selalu back test ataupun forward test, kita akan lebih yakin untuk entry dekat dalam real market. Faham? Benda ni serius. Pak bagi tahu sejujurnya lah. Benda ni korang tak akan dapat kalau korang tak back test. Itu korang kena pegang kata-kata tu. Sebab apa? Membezakan saya ataupun dengan orang lain adalah pengalaman. Tu je. Ilmu semua benda sama. Contohlah kalau korang pergi belajar mana-mana, lompat kelas sini, lompat kelas sana, tapi korang tak backtest, sama. Buang duit je, buang masa. Setuju apa yang Pak cakap? Setuju. Sebab tu korang stop lah cari holy grail. Orang selalu cari apa? Orang selalu cari teknik holy grail. Kalau ada benda tu Pak nak belajar. So kena apa? Kita kena selalu back test dan forward test untuk build confident. Okay, kita tak nak buang masa. So Pak akan explain untuk breakout SNR, breakout rejection dan ada yang ketiga iaitu macam mana Pak scalping gold full margin. Berapa ramai kat sini yang suka untuk scalping gold dan kita entry dengan tenang full margin. Ini. Tapi ni Pak akan peram sikit lah. Akan explain last sikit. Sebab siapa yang dah tidur tu dah rugi lah. Ini setup full margin. Setup FM. Macam mana Pak punya trading style, Pak FM. Gold only. Gold only. Ni gold only. Secret weapon ah. Ya, ni secret weapon scalping. Ini Pak akan bagi tahu dekat last ending sikit. Siapa yang tidur dulu tu pada pandai lah. Benda barang sedap kena hold. Okay. So Pak akan explain lah untuk breakout SNR.
Iqbal akan explain untuk breakout SNR. Okay. Untuk breakout SNR. Wait ini. Breakout S